just kinda crying loud.
Tidak akan diisinya syurga itu di kalangan orang-orang yang buruk ataupun yang kotor. Itu kata kemuliaan syurga Allah. Dan jika tidak salahnya disebut dalam riwayat, dia kata jarak syurga ni, wanginya tu dapat dicium bau sehinggakan jarak 500 tahun perjalanan. Disebut dalam riwayat, dalam kitab ni juga. Tuan buka dalam jilid yang pertama ni, kita baca ni jilid yang kedua ni kan? Dan jilid yang kedua ni, jilid yang pertama disebut keindahan syurga, maka diriwayatkan dia boleh tercium bau wanginya syurga. Dia kata jarak 500 tahun perjalanan, tak akan putus lagi, masih lagi wangi syurga Allah. Itu nisbah yang disebut dengan keadaan dunia ni lah. Kalau 500 tahun perjalanan ni jauh lah, bukannya benda yang sikit. Kalau kita pakai minyak wangi ni, berapa hari tahan wangi? Kita balik minyak wangi sikit, petang dia kena buh pula, tak wangi dah. Tapi syurga Allah harum. Jadi baunya pun sudah menyenangkan, apatah lagi dapat kita masuk dalam syurga Allah. Itu kata nikmat. Dan syurga tu pula Allah beri nama, ada nama-nama. Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im. Jadi syurga-syurga ni adalah tempat untuk diisi orang-orang yang baik tingkah laku, orang yang iman, yang benar kepada Allah, orang yang soleh, orang yang salihah, orang yang boleh patuh tunduk kepada segala perintah Allah. Inilah diletakkan syurga. Jadi sebab itulah kebaikan semuanya yajurruhu ilal khair wal khairu yajurruhu ilal jannah. Maka semua kebaikan itu akan dibalas dan malaikat menyokong akan ke syurga Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di atas dunia. Wasu'ul khuluq zimam min azabillah fi anfi sahibihi waz-zimam biyadis syaitan. Wasyaitanu yajurruhu ila syarr wa syarruhu yajurruhu ila nar. Jadi katanya pula Nabi sebut, sedangkan perkara buruk, akhlak yang tidak elok ataupun yang jahat, itu juga ada kendali daripada seksa Allah di hidung orangnya. Makna di hidung kita ni tuan-tuan, kalau ibarat kita hari ni lembu kebau ni ada bubuh kili, tabuh kili. Orang lekatkan kili dekat hidung kebau ni, senang kita nak tarik, ya, nak heret kebau tu. Jadi manusia ni pula yang mendapat kebaikan ni akan diletakkan kendali tu, maknanya pada hidung mereka, lalu dibawa oleh malaikat ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan dibawa juga ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah, malaikat yang menjaga pintu neraka. Jadi gitu. Dan kendali itu di tangan syaitan. Orang yang baik dipimpin oleh malaikat, orang yang jahat dipimpin ataupun ditarik oleh syaitan, di tangan syaitan. Dan syaitan menyokong kepada kejahatan, dan kejahatan itu membawa ke dalam neraka. Itulah perbezaan antara orang baik dengan orang jahat. Jadi bila kejahatan ni sudah pasti di atas dunia ni, kita ni menjadi orang yang berkawan rapat, orang yang bertemankan syaitan. Jadi syaitan menjanjikan kepada kita, asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menjanjikan kefakiran. Dia tidak menjanjikan kesenangan, tetapi menjanjikan kefakiran. Makna kita akan jadi fakir kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kerja syaitan, membawa manusia, mengheret manusia dalam segala jenis bentuk kejahatan. Jadi sebab itu kita, musuh kita ni, yang Allah sebut dalam surah Yasin, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Diperingatkan kepada kita, kepada sekalian anak cucu Adam, bahawasanya syaitan itu adalah musuh yang nyata.
innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya baginya syaitan itu adalah musuh kita yang nyata. Jadi dia sentiasa mencari jalan untuk mengheret kita sama-sama dicampak ke dalam neraka. Sebab itu ada dialog di antara manusia dengan syaitan. Apabila dicampak ke dalam neraka, maka manusia menyalahkan kepada syaitan. Dia kata, kerana engkau lah aku masuk neraka. Kata syaitan, buat apa kau ikut? Dan kau ajak aku nak menguji keimanan kamu, sama ada kau beriman kepada Allah ataupun kau nak ikut aku. Jangan duk salah ke aku. Aku hanya menyuruh mengajak, tapi kamu tak beriman kepada Allah, kau nak ikut aku. Maka kedua-dua dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ni kita boleh tengok dalam tafsiran ayat 3 qul yang dihurai di Kufah dalam tafsir fi Zilalil Quran oleh Asy-Syahid Said Qutb rahimallahu taala. Dan dia juga menyediakan bala tentera yang kuat, syaitan, untuk merosakkan di kalangan orang yang beriman, orang yang muslim, nak menjahanamkan iman kita. Tuhan mengatakan, kau boleh sediakan segala bala tentera, banyak mana kau buat, tetapi ingat, jika sekiranya hamba-hambaku memohon keampunan, dia menyesali di atas perbuatan, dia bertaubat mohon ampun kepada aku ampunkan kesalahan. Tapi engkau, kata Allah, aku tidak akan ampun buat selama-lamanya. Inilah satu kekalahan yang tak boleh nak di-challenge dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ni bertaubat, minta ampun kepada Allah di atas keburukan kita, kesalahan kita, kejahatan kita, Allah itu Maha Pengampun. Itu yang Allah suruh kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kita minta ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah ni perkara yang hari-hari kita buat dosa banyak, kita buat kesalahan banyak, tingkah laku budi perangai kita buruk banyak. Jadi semua tu kita buat salah dengan ibu bapa, buat salah dengan anak bini kita, yang isteri salah, buat salah dengan suami dia, anak-anak melakukan kesalahan dengan ibu bapa, kesalahan kita dengan jiran, buat kelakuan buruk kita dengan. Jadi semua ni yang kita kena sedari, kita kena minta ampun dan beristighfarlah kepada Allah Ta'ala sehari-hari sebanyak-banyaknya. Nabi mengajar kita sehari 1000 sekali, satu hari 1000 kali. Nabi tidak pernah melakukan dosa, tetapi Nabi buat tu sebagai pengajaran kepada umat-umatnya. Jika Nabi yang maksum itu 1000 kali satu hari, maka kita yang banyak dosa ini lebih daripada 1000 kali satu hari. Mohonlah keampunan kepada Allah dengan segera sebelum kita mati. Ingat, kejahatan akan menerima kejahatan, diseret kita dalam neraka bersama dengan syaitan. Itu yang kata Nabi SAW, dikatakan min azabillah fi anfi sahibihi wazzimam biyadi syaitan wasyaitanu yajurruhu ila syarr wa syarru yajurruhu ila nar. Maka diseretlah kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala bersama dengan syaitan. Dalam syurga kita dipimpin oleh malaikat, masuk kita ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tuan-tuan, kebaikan budi bukanlah perkara yang dipandang ringan, tetapi ia adalah perkara yang berat dalam kehidupan kita. Jadilah insan yang mulia, yang elok pada tingkah laku budi perangai, bukan takat eloknya rupa paras, tapi elok budi perangai. Mudah-mudahan kita mendapat kebahagiaan pada dua negara, sa'adatud darain, dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti disambung Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sambung pada yang akan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.